Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang ni seperti yang dijanjikan semalam, kita nak buat live sebenarnya, tetapi live terpaksa ditangguhkan kerana para pelajar masih lagi dalam masa menjawab soalan ni, dan kita ambil soalan-soalan ni daripada soalan latihan mereka. Jadi tak bolehlah untuk kita live kerana mereka masih menjawab soalan. Kalau ada pelajar tu yang tengok live kita, untunglah jawapannya. Jadi kita rekod untuk mengatakan janji. Kita buat rekod. Bila dah habis masa pelajar menjawab nanti, InsyaAllah kita akan upload ke Facebook, kemudian ke YouTube lah, insyaAllah. Kalau ada manfaat daripada ni, kita boleh upload ke YouTube. Ini adalah format terbaru yang telah disediakan untuk memudahkan menjawab permasalahan faraid dari mazhab jumhur, iaitu mazhab ahli tanzil. Tapi di sini format ini kita rangkumi ke semua mazhab, iaitu ke empat-empat mazhab, termasuklah Ahlul Qarabah, iaitu mazhab Hanafi. Kemudian Ahlul Tanzil yang merangkumi mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini kita akan buat perbandingan bagaimana berbezanya cara pembahagian harta pusaka antara empat mazhab apabila melibatkan waris-waris jauh ataupun zawil arham. Berbeza ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkara ini di tangan manusia, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak memperincikan faraid zawil arham. Allah lepas kepada manusia untuk membuat keputusan. Maka kita boleh tengok keempat-empat mazhab masing-masing ada pandangan mereka sendiri. Manakala faraid, kes-kes yang biasa yang melibatkan para waris yang biasanya berlaku, maka segalanya telah jelas. Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas dan tetapkan kewajipannya, kefarduannya, kadarnya, siapakah waris yang layak menerima dan sebagainya. Jadi zawil arham ni sebenarnya kita belajar untuk mereka yang betul-betul dah sampai ke tahap ataupun peringkat yang advance lah, yang tinggi dalam faraid. Kerana boleh dikatakan faraid zawil arham ni ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dia kepada manusia, kerana dia betul-betul sangat-sangat jarang berlaku. Dan sesiapa yang tak bergelar faradi, maka walaupun jarang berlaku perkara ini, dia perlulah mengetahuinya, kerana apabila berlaku maka dia ada penyelesaian. Dia tahu menyelesaikan mengikut pandangan mazhab Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Maliki ataupun Hambali, mengikut kesesuaian masyarakat setempat lah. Jadi faradi perlu mengetahui perkara ini, pembahagian ini, walaupun ia jarang-jarang berlaku. Syekh kami, Syekh Ahmad Harzamil, telah berkhidmat di Syria. Dia punya mahkamah dia menguruskan faraid sebagai seorang faradi. Katanya selama 11 tahun berkhidmat, tiada satu pun kes zawil arham yang berlaku di Syria, di mahkamah syariah di Syria. Okey, jadi selama 11 tahun tak ada. Kita boleh bayangkanlah betapa jarangnya zawil arham ni, kes-kes zawil arham ni berlaku, dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan apabila berlakunya kes pusaka, dia menjadikan waris-waris ni adalah waris yang jelas, yang jarang sekali zawil arham, dan juga pembahagiannya yang telah dijelaskan dan diperincikan dalam Al-Quran. Maknanya waris-waris yang jelas ni bagaimana? Waris yang biasa berlaku, kata Syekh, isteri, maknanya suami mati meninggalkan isteri dan anak, isteri mati meninggalkan suami dan anak, itu yang, dan anak-anak itu yang biasa berlaku dalam mahkamah bila berlaku kematian. Semua ni jelas lah, dan tu rasanya semua orang perlu tahu, kerana ini kefarduan. Jadi faraid ni jangan kita serahkan kepada para ustaz sahaja untuk mempelajari. Tidak, kita kerana ia melibatkan semua orang. Bagaimana tidak melibatkan semua orang? Kerana faraid ini melibatkan kematian. Apabila berlaku kematian, maka berlaku hendak tak hendak kita
Tak dapat tidak lah, kita tak boleh lari daripada faraid apabila berlaku kematian. Dan kematian tak ada siapa boleh larikan diri daripada kematian. Kematian pasti akan berlaku kepada kita walaupun kita tak nak. Kalau tak berlaku pada kita, berlaku pada waris kita, maknanya melibatkan kita juga dalam pembahagian harta. Oleh itu tidak peliklah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkataan faraid sebagai kefarduan, maknanya perkara yang wajib, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia menyentuh semua pihak. Semua yang hidup pasti akan terikat dengan faraid apabila berlaku kematian, sama ada kepada dirinya ataupun kepada para warisnya. Okey, jadi perkara-perkara faraid yang biasa tadi, kita, setiap orang daripada kita yang bergelar Muslim harus tahu. Harus tahu, tak boleh lepas kepada ustaz, tak boleh. Maknanya kita kena tahu bila ayah kita meninggal, apa hak kita, apa hak adik-beradik kita, apa hak mak kita. Kalau mak kita meninggal, apa hak ayah kita, apa hak kita sebagai anak, dan apa hak adik-beradik kita sebagai anak juga. Itu semua kita kena tahu. Okey. Jadi insya-Allah kita akan buatlah kelas nanti insya-Allah. Tapi sekarang ni untuk kuatakan janji kita, kita akan tunjukkan contoh. Sebenarnya dah sampai ke nombor 9 ni, kita akan tunjukkan contoh. Nombor 9 ni susah ni soalan ni, tapi kita slow-slow lah. Rasanya soalan nombor 10 lagi mudah pada nombor 9. Tapi untuk tunjuk contoh bagaimana kita, masyarakat Malaysia, bermazhabkan Syafi'i, kita mendakwa kita bermazhab Syafi'i, padahalnya bukan mazhab Syafi'i dah bercampur dah. Kita saja yang syok sendiri. Kalau kita belajar, kita tahulah, kita nak cakap kita mazhab Syafi'i pun tak sedap dah, tak kukuh dah kedudukan tu. Yang penting ini kita akan tunjukkan bagaimana cara mazhab Syafi'i mengendalikan, ataupun Imam Syafi'i mengendalikan pengurusan harta pusaka yang melibatkan zawil arham ataupun waris-waris jauh ketika ketiadaan ketika ketiadaan para waris yang biasa, yang dekat-dekat. Okey. Sekarang insya-Allah kita akan copy dia punya soalan dia dulu untuk kita jawab. Kita masukkan soalan dia ke dalam kita punya format ni. Format ni, untuk kendalikan format ni kita kena faham jugalah faraid tak boleh. Dia bukan robot format ni dia bukan robot, dia hanya memudahkan, membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan supaya jauh daripada kesilapan. Kerana kita tahu kalau masukkan nombor-nombor ni sendiri dalam kalkulator mudah tersilap, dan apabila tidak disusun kedudukan faraid, kedudukan para waris ni, kemungkinan juga kita sukar untuk khayal ataupun mengkhayalkan di mana kedudukannya, berapakah bilangan, berapakah bahagian dan sebagainya. Jadi dalam Excel ni kita boleh tengok dengan tersusun di mana kedudukan waris, apakah kaitannya dengan si mati dan sebagainya. Itu sahaja sebenarnya tujuan kita buat dalam Excel ni. Bukannya Excel menyelesaikan masalah faraid pada kita, tapi dia hanya membantu. Dia bukan robot Dia hanya membantu untuk memudahkan kerja kita dan menyemak kalau ada tersilap ataupun tersalah dalam pembahagian tersebut. Okey. Soalan ni susah, tapi tak apa, kita jawab slow-slow. Kita tidak mengejar masa, yang penting kita nak jawab dengan betul. Pastikan jawapan soalan kita ni betul. Semoga kita copy dengan betul Maknanya seorang faradi tu, dia kena pastikan yang dia mendengar permasalahan faraid daripada orang dengan cara yang betul dah. Permasalahan yang diambil daripada orang tu adalah permasalahan yang sebenar berlaku. Itulah, itu maksud daripada kita cek soalan kita betul ke salah sebelum kita jawab. Dan kita trim lah. Ini kita sengaja buat lebih untuk kalau ada soalan yang payah, kita boleh masukkan terus. Bila dah selesai copy soalan dia, kita trim. Cek dulu.
bint ibn ukht li ab bint akh li ibn. Okey. Betul dah, kita copy. Jadi ini mazhab Ahlul Qarabah, itu mazhab Hanafi. Ahlul Qarabah Hanafi, ya. Mereka ni, ini melibatkan sinf tsani, kategori kedua, kategori ketiga, melibatkan kategori kedua dan ketiga. Jadi di sini hanya kategori kedua sahaja yang akan mewarisi. Kita tulis taqdim bisin, keutamaan mengikut kategori. Di sini kita ada kategori kedua, maka di sini sahaja yang mewarisi, yang lain tidak mewarisi, ya. Tidak mewarisi. Tapi kita cek dulu sebab ada akh syaqiq sini, akh syaqiq. Kita ada akh syaqiq. Takut ni waris. Akh syaqiq, ibn akh syaqiq, bint akh syaqiq. Bint akh syaqiq adalah rahim. Bint akh syaqiq rahim. Ukht li ab, akh li semua ni rahim. Jadi di sini kita ada bint. Yang ni akan mewarisi. Dalam keadaan ini hanya dia yang akan mewarisi kerana dia pada kategori kedua. Okey, di sini tidak memerlukan tashih. Jadi selesai dah pada pandangan mazhab Hanafi. Inilah dia penyelesaiannya. Mazhab Hanafi akan beri macam ni. Abu Yusuf dan juga Muhammad sama. Abu Yusuf dan Muhammad dalam keadaan ini sama. Jawapannya sama. Kita copy, dan Muhammad Syaibani pun akan bagi jawapan yang sama ikut mazhab Hanafi. Okey, kita selesai satu mazhab Hanafi. Kita dah selesai dah dengan kedua-dua pandangan imam mazhabnya, Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf Al-Qadhi. Selesai pembahagian kes ini untuk mazhab Hanafi. Sekarang kita pergi ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah seperti juga mazhab Syafi'i. Ia dikenali dengan pandangan ahli tanzil. Mereka ni dia turunkan tanzil. Dia tengok macam mana cara. Tanzil ni maksudnya menurunkan. Mana dia tengok siapa yang waris asal dalam permasalahan tersebut, dan dia bagi bahagian waris tersebut, kemudian dia turunkan bahagian tersebut kepada waris-waris yang jauh yang masih hidup. Itu kita tengok. Di sini dia akan turun satu button dia panggil satu level lah, satu generasi yang macam ni, level pertama, level kedua, level ketiga. Si mati di atas. Jadi kita akan turunkan sebab kita tengok di sini adalah rahim. Ni rahim, semua ni rahim. Kalau kita contohnya kita pass yang ni, kita cancel yang ni. Okey. Nanzil. Maknanya kita kehadapankan sedikit dengan satu baris. Kita dekatkan sedikit satu saf kepada si mati. Itu maksud dia. Kita dekatkan sedikit satu saf kepada si mati, tengok adakah kita akan jumpa dengan waris. Jadi kita kira seolah-olah ni tak ada. Satu saf ni pun satu saf dalam bahagian ini. Maka kita akan jumpa dengan waris. Akhli waris. Kita buat dengan kali hijau sikit supaya kita nampak. Akhli ni waris. Ukht li ab. Kita akan jumpa ukht li ab. Ukht li ab pun waris. Bahagian sini kita akan jumpa ibn ukht li ab. Ini adalah rahim. Ini adalah rahim. Ini rahim, masih lagi rahim. Jadi kita jumpa dua. Bint akh syaqiq. Bint akh syaqiq. Bint akh syaqiq adalah rahim. Ini pun ibn akh syaqiq. Ibn akh syaqiq. Ibn akh syaqiq adalah waris. Asabah bin nafs. Kemudian bint rahim, kita ada 3 orang waris. Di sini kita ada 3 orang waris yang kita jumpa. Ya, kita jumpa 3 orang waris. Soalan ni bahaya ni, mengelirukan sedikit. Tapi tak apa, kita cuba jawab. Jadi di sini bint adalah rahim, tidak mewarisi. Ibn akh syaqiq adalah asabah. Di sini bint akh syaqiq adalah rahim, tidak mewarisi. Ibn ukht li ab, rahim, tidak mewarisi. Ukht li ab dengan akh li
Ukht liab dengan akh lium. Akh lium akan dapat 1/6. Ukht liab syaqiq. Ukht liab di dalam keadaan ini kita ada ibn akh syaqiq, kita ada ukht liab, kita ada akh lium. Dia akan dapat 1/2. Gelap dah rumah kita ni. Okey, jadi bila di sini dia akan jadi asal masalah daripada 6. Ni automatik lah, kita dah buat setting apa semua. Okey. Kemudian asabah ni dia ambil baki lagi 2. Okey, ini penyelesaian bagi mazhab Maliki. Kita tengok, tapi kita ada tashih ke sini, ada tashih ke tak? Jom kita tengok. Sini yang akan memerisi adalah dia ni, bint akan memerisi 2. Kemudian yang akan mewarisi lagi adalah dari bahagian ini tidak, ini rahim. Dari bahagian ini dia akan mewarisi bint ini 1, ibn akhlium 1, bint ini 3, ibn akhlium 1. Okey, selesai penyelesaiannya begini. Inilah penyelesaiannya. Okey, kita buat tebal untuk mazhab Maliki. Manakala mazhab Syafi'i penyelesaiannya adalah sama. Dalam kes ini sama dengan Maliki. Ada tempat yang berbeza antara Maliki dengan Syafi'i apabila melibatkan datuk, apabila melibatkan nenek. Nenek bukan datuk, nenek. Itu complicated sikit, ada masalah. InsyaAllah kalau dah sampai kita tunjuk contoh. Ini tidak melibatkan nenek, maka jawapannya sama. Mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Imam Malik sama dalam kes ni, ya. Okey, ini adalah mazhab Syafi'i, tanda sikit. Kemudian ini penyelesaian mazhab Syafi'i, sama seperti mazhab Imam Malik. Kemudian kita tengok penyelesaian mazhab Hambali. Mungkin Hambali berbeza sedikit, kerana Hambali dia mengiktiraf jihah. Jihah ni memberi makna, kalau terjemah secara literalnya, arah lah. Arah si rahim tersebut datang daripada arah mana. Dia mazhab Hambali membahagikan setiap rahim kepada tiga arah. Datang dia daripada sama ada arah umumah ataupun ubuwah ataupun bunuwah. Umumah ni maknanya dari arah ibu, ubuwah daripada arah ayah, dan bunuwah daripada arah anak. Dia ada 3 ni, dan setiap daripada jihah ini, arah ini mestilah mempunyai satu orang rahim at least untuk diberikan harta pusaka. Jadi kita tengok ada jihah ke tak, ada perbezaan jihah ke tak di sini. Kita tengok kita ada bint ni daripada jihah bunuwah. Ni kita dah set dah siap-siap. Akh syaqiq daripada jihah akh syaqiq, ukht liab, ini semua daripada jihah ab. Mereka berdua daripada jihah ubuwah, daripada arah ayah, ubuwah. Kemudian akhli jelas-jelas daripada arah ibu. Jadi kita kena ada setiap daripada jihah ni kan ada seorang waris. Di sini kita ada dah satu waris. Okey. Di sini kita ada satu waris yang menerima, betul? Ni ubuwah dah ada. Bunuwah kita ada satu waris yang menerima. Jadi jawapan mereka tetap sama dalam kes ini. Jawapan mereka tetap sama dalam kes ini. Jadi ketiga-tiga mereka menyelesaikan kes ini dengan penyelesaian yang sama. Ahli tanzil, mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Hambali dalam kes ini mereka menyelesaikannya dengan penyelesaian yang sama. Masya Allah. Walaupun pandangan mereka berbeza-beza, tetapi dalam hal ini kehendak Allah Ta'ala
penyelesaian mereka sama, cara berbeza tetapi penyelesaian yang keluar adalah sama. Okay, Alhamdulillah kita nampak soalan tadi macam menakutkan. Tengok-tengok selesai jawab dengan mudah. Alhamdulillah, inilah dia mazhab Abu Yusuf. Penyelesaiannya begini. Mazhab Hanafi. Pandangan Muhammad Syaibani, penyelesaiannya begini, mazhab Hanafi. Imam Malik berpandangan pembahagian perlu begini. Tengok beza Imam Malik. Imam Syafi'i berpandangan seperti Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan seperti Imam Malik juga. Jadi inilah sebagai contoh untuk mengotakan janji daripada semalam untuk live, tetapi tak mampu nak live kerana budak-budak masih lagi dalam proses menjawab soalan. Ini soalan mereka, soalan dia. Kita sama-sama jawab supaya mudah boleh tolong masyayikh untuk cek nanti, untuk sediakan skema jawapan. Jadi harap memberi manfaat, video ini memberi manfaat untuk kita ketengahkan penyelesaian zawil arham mengikut mazhab ahli tanzil yang sepatutnya diamalkan di Malaysia lah, kerana kita mengaku kita mazhab Syafi'i. Syafi'i adalah mazhab ahli tanzil pada pengurusan harta pusaka melibatkan zawil arham, waris-waris yang jauh. Kita berhenti di sini dahulu untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah ada masa esok lusa kita boleh live sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.